Okay, so unit trust ni sebenarnya dia simple je. Contoh unit trust ni dia sebenarnya dia pool of money, dia kumpulkan dalam satu tabung ataupun fund. Contoh let's say lah ni tabung tu. Okay, ni tabung. Let's say lah ada 50 orang, dia invest 5,000, 10,000, 500,000, 5 juta dalam satu tabung, dan tabung ini akan diinvest keluar oleh fund manager. So fund manager akan invest duit ni mungkin dalam sektor di Malaysia, di Asia Pacific, di global dan sebagainya. Okay, dan bila fund ini make profit, dia akan bagi pulangan kepada investor semula. So basically unit trust ini dia pool of money, kumpulkan duit para investor dan diinvest serentak. So itu je, senang faham tentang unit trust ni. Dalam unit trust ni dia ada dua profit. Okey, keuntungan yang pertama dijana daripada dividen. Dividen ni semua orang tahu, which is bila mana pelaburan itu dapat keuntungan, dia bahagikan kepada para pelabur dalam bentuk dividen. Itu yang pertama. Yang kedua, keuntungan diberikan dari sudut capital gain, which is kenaikan harga unit. Contoh mudah kenaikan harga unit ni, let's say kita hari ni kita beli rumah harga 500,000. And then lagi 5 tahun, harga rumah itu meningkat. Daripada 500,000 meningkat jadi 800,000. So bila kita jual rumah 5 tahun kemudian, kita dapat profit 300,000 lagi. So itu contoh profit yang ada dalam unit trust, which is dividend dan juga capital gain. So basically unit trust ni dia ada banyak asset classes. Kita ada equity, ada balance, ada money market, ada bond, okay, ada sukuk dan sebagainya. So dalam unit trust dia simple. Mana-mana investment sekalipun dia high risk, high return. Okay, dalam unit trust portfolio equity adalah consider sebagai high risk. Okay, dan yang lowest risk adalah bond. So kita pilih mengikut risk profile klien masing-masing. Alright. Cuma dalam unit trust ni dia invest pelbagai sektor, dan kita biasa pilih investment let's say dalam Malaysia punya market, Asia Pacific dan global market. Okay, kita boleh pergi dekat teknologi, boleh pilih kosmetik punya sektor dan sebagainya. Dia depends kepada current market situation, mana sektor mana yang lebih perform pada masa itu. Tapi cadangan saya yang penting bagi kita sebagai orang Islam, kita pilih pelaburan unit trust yang Islamik. Kalau kita cuma kejar nak profit sahaja, kita akan invest ke hati kita lah, konvensional dan sebagainya. Tapi kalau dengan saya cuma prefer kita buat Islamik sahaja. Alright. So kalau untuk tempoh invest dalam unit trust ni dia subjektif, ikut kepada target. Okay, sebelum kita nak invest, make sure kita kena ada target pelaburan kita dulu. Contoh target, mungkin kita nak target invest untuk persaraan, mungkin invest untuk kumpul deposit beli rumah, mungkin invest untuk kumpul duit nak pergi umrah, haji dan sebagainya. So bila kita dah ada target itu, kita tahu berapa lama tempoh masa untuk kita invest mengikut apa yang kita nak. Okay, sebaiknya unit trust ni sebaiknya dia invest long term. Okay, jangan kita buat short term. Sebaiknya 3 ke 5 tahun dan ke atas. Itu adalah tempoh yang sesuai dan yang terbaik untuk kita invest dalam unit trust. Yes, of course ada sales charge dalam unit trust. Okay, so kalau let's say kita ambil portfolio equity. Kalau equity market, sales charge roughly about 5% ke 6.5%. Okay, cuma dengan saya dia slightly lower daripada 5%. Okay, cuma ada yang tanya, kenapa sales charge dikenakan kepada investment unit trust? Okay, sebenarnya simple je. Saya bagi contoh lah. Let's say kalau kita sakit gigi, kita pergi klinik gigi, kita minta doktor servis gigi kita. Okay, lepas habis servis itu, kita kena bayar doktor gigi. Sama kena charge kat situ. Kita pergi baiki kereta, kita bayar pomen itu untuk baiki kereta kita. Ini kita nak orang bantu invest duit kita menjadi lebih baik. Sales charge itu normal. Okay, jangan fikir sales charge berapa, tapi kita kena tahu berapa yang kita boleh dapat daripada investment ini. So kalau nak tahu berapa sales charge yang lebih slightly lower, yang berminat nak buat investment, boleh PM saya boleh bantu anda nanti. Alright, good question. Okay, sebenarnya masa harga unit trust jatuh ni ada 3 kategori investor. Okay, biasanya yang pertama ni, orang ni terus melatah, terus takut, terus rasa nak keluarkan duit investment dia. Sebab takut duit unit trust ni makin lama makin rugi.
So orang yang pertama dia akan rugi sebab apa? Dia dah realizekan dia punya loss. Sedangkan bila dia loss on paper itu baru unrealized loss. Kalau dia melatah dia keluarkan, itu dipanggil realized loss. So kesian dekat dia. Kategori yang kedua pula, orang ini dia tunggu harga itu naik balik. Sebab bila tengah loss bermaksud harga seunit menurun. Let's say dia invest harga RM1, harga RM1 itu menurun kepada 80 sen, 70 sen dan sebagainya. So investment dia drop. So orang ini dia tunggu balik harga 70 sen itu dia naik balik kepada harga RM1 untuk dia dapat profit. So ni golongan yang kedua. Tapi ada golongan yang ketiga yang paling cerdik sekali. Apa dia buat? Masa harga tengah drop, masa market tengah drop daripada harga RM1, let's say lah turun sampai 50 sen sekalipun. Masa ni apa yang orang bijak ni buat? Dia top up lagi investment masa harga tengah murah. Sebab apa? Masa harga tengah murah dia beli, dia akan dapat unit yang lebih banyak. So dekat situlah profit yang dia akan dapat. Apa yang dia akan dapat adalah dia akan dapat average cost dia punya investment. Let's say harga RM1 and then dia top up masa harga 50 sen. So bila average cost dia cuma jadi 80 sen seunit sahaja. So dia tak perlu tunggu harga RM1 untuk profit balik. Dia cuma perlu tunggu harga lebih daripada 80 sen, dia dah make profit. So that's the good way kalau mana harga tengah jatuh ataupun market tengah drop. Sebab setiap apa yang jatuh, market jatuh macam mana sekalipun, dia akan bounce back, naik kembali. Kita cuma perlu sabar dan guna strategi yang betul.